PH mahu tunggu dan lihat jika PN batalkan sokongan pada Perdana Menteri. Azmin satu-satunya calon tunggal timbalan Perdana Menteri. Hadi sepatutnya berkawan dengan UMNO, bukan dengan Bersatu. Najib jijik, Pakatan Harapan cuba dedah keselamatan negara. Pakatan Harapan akan mengambil pendekatan tunggu dan lihat jika Perikatan Nasional membatalkan sokongannya terhadap pentadbiran Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob sebelum memutuskan langkah seterusnya, kata Setiausaha Agung DAP Anthony Loke. Terpulang kepada Perikatan Nasional untuk memutuskan sama ada ia akan menarik diri daripada kerajaan. Ia bukan gesaan kami dan tiada kaitan dengan kami. Saat Perikatan Nasional tarik diri, senario politik baru akan muncul. Apabila itu berlaku, Ismail Sabri akan kehilangan majoriti sokongan di Dewan Rakyat. Kemudian Pakatan Harapan akan tentukan apa yang perlu dilakukan seterusnya, katanya. Tetapi pada ketika ini, kami tidak akan memberi sebarang komitmen. Kami akan tunggu dan lihat sahaja, katanya pada sidang media. Luke ditanya sama ada Pakatan Harapan akan mengekalkan Ismail Sabri untuk menangguhkan pilihan raya umum PRU ke-15 jika Perikatan Nasional menarik balik sokongan kepadanya. Ahli Parlimen Seremban itu juga menduduh Bersatu pimpinan Muhyiddin Yassin tidak konsisten dalam perkara ini. Mereka takut kehilangan jawatan dalam kerajaan. Tambahnya, Perikatan Nasional dilaporkan mengancam untuk menarik diri daripada kerajaan sebagai protes terhadap keengganan Ismail Sabri untuk memenuhi perjanjian untuk dilantik timbalan Perdana Menteri daripada Bersatu. Bagaimanapun, Ahli Majlis Tertinggi Bersatu Faiz Naaman menafikan perkara itu dan menegaskan parti itu akan terus menyokong Perdana Menteri. Selain Bersatu, Perikatan Nasional dianggotai PAS, Gerakan, Parti Solidariti Tanah Airku dan Parti Progresif Sabah. Tidak terpengaruh dengan ugutan itu, Ismail Sabri berkata dia bersedia menghadapi sebarang kemungkinan termasuk mengadakan pilihan raya umum awal. Kerajaan hari ini mestilah kerajaan yang stabil, kerajaan yang adil. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Azmin Ali mengelak untuk mengulas isu yang mengaitkannya sebagai calon tunggal timbalan Perdana Menteri yang dinamakan oleh Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Ketika ditanya berhubung perkara tersebut, Azmin yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri sebaliknya menekankan peranan gabungan Perikatan Nasional dalam mengukuhkan kestabilan kerajaan. Kerajaan hari ini adalah kerajaan gabungan, bukan satu parti seperti sebelum ini. Antara gabungan parti terbesar adalah Kerajaan Perikatan Nasional. Maka apabila saya dan rakan saya berkata bahawa tanggungjawab kita memperkukuhkan kerajaan, bermakna kita nak perkukuhkan gabungan sedia ada. Kalau kita lemah, maka Kerajaan Perikatan Nasional lemah. Adalah tanggungjawab saya pastikan kerajaan ini kuat supaya dapat tangani dua isu ini dan kita tak boleh terjebak dalam politik merugikan rakyat. Saya mahu politik action oriented yang dapat berikan khidmat kepada rakyat. Pastikan kita berjaya memenuhi dua matlamat mencerdaskan ekonomi dan tangani COVID, katanya. Dia berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Kerjasama Strategik Anjuran Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Sempena Maha 2022 di Maib Sedang. Terdahulu, pemberita meminta Azmin mengulas laporan yang mengatakan dirinya dinamakan oleh Muhyiddin sebagai calon tunggal jawatan timbalan Perdana Menteri. Semalam, Desa Kini melaporkan bahawa Bersatu menamakan Azmin sebagai calon tunggal TPM bagi mengisi jawatan berkenaan seperti dalam perjanjian Perikatan Nasional. Bagaimanapun, sumber berkata permintaan agar Azmin mengisi jawatan itu sukar dipenuhi Kerajaan Persekutuan. Dalam pada itu, Azmin yang juga Ketua Penerangan Perikatan Nasional menambah kerajaan hari ini perlu stabil dan adil bagi menguruskan perkara utama demi kepentingan rakyat. Jawapan saya mudah. Saya dan rakan-rakan dalam Bersatu dan Perikatan Nasional mengambil tanggungjawab memperkukuhkan kerajaan yang ada. Kerana kerajaan sedia ada, gabungan melibatkan komponen terbesar Perikatan Nasional. Kerajaan stabil dan kuat, rakyat akan dapat manfaat dan negara kita akan makmur, insya-Allah, katanya. Julai lalu, Perikatan Nasional menzahirkan rasa kecewa terhadap tindakan Perdana Menteri yang dilihat tidak bersungguh memenuhi terma dalam perjanjiannya dengan parti itu. Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin berkata, sehubungan itu Perikatan Nasional memutuskan untuk menghantar delegasi menemui Perdana Menteri bagi membincangkan pelaksanaan terma-terma perjanjian tersebut. Antara terma perjanjian Perikatan Nasional dengan Perdana Menteri ialah melantik timbalan Perdana Menteri dari Bersatu. Hamzah kemudian dilapor menemui Perdana Menteri pada 4 Ogos lalu. Ahli Parlimen Kuala Nerus Khairuddin Ahmad Razali yakin dirinya betul apabila mendakwa Presiden PAS Abdul Hadi Awang silap
apabila membuat keputusan meletakkan kerjasama dengan Bersatu pimpinan Muhyiddin Yassin. Katanya PAS sepatutnya menjalinkan kerjasama dengan UMNO, bukan Bersatu yang disifatkan sebagai parti kecil dan hanya bergantung kekuatan orang lain. Strategi yang digunakan sekarang ini ialah meletakkan Bersatu sebagai tonggak untuk dibuat mufakat nasional, sedangkan yang sepatutnya dengan UMNO. Saya yakin sekiranya Presiden PAS mempertahankan hubungan dengan UMNO, Bersatu pasti menurut. Kerana Bersatu parti kecil, dia bergantung kepada PAS. Itu hak Tok Guru Hadi sebagai Presiden. Saya berbeza dengan beliau dan dalam bab ini, saya yakin bahawa strateginya tidak menguntungkan PAS, katanya yang dipetik portal FMT. Malah, kata bekas pemimpin PAS itu berkata, Hadi sepatutnya memanfaatkan kejayaan memperbaiki hubungan dengan UMNO bagi membentuk gabungan lebih kuat. Bersatu parti kecil, dia bergantung kepada PAS. Sepatutnya PAS menentukan pertembungan lama yang panjang dengan UMNO, bukan dengan Bersatu. Bila kita berjaya redakan dengan mufakat nasional, ia mesti disambung peluang dengan UMNO, bukan Bersatu. Tetapi itu pandangan saya. Mungkin saya salah sebab saya seorang berani bersuara. Barangkali Tok Guru betul, tetapi saya yakin saya betul, katanya. Khairuddin meninggalkan PAS pada 14 Mac susulan pemecatannya sebagai Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS dan Ahli Jawatan Kuasa AJK Pusat. FMT turut memetik bekas Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi itu sebagai berkata, ada pemimpin parti turut menyuarakan sentimen sama berhubung kerjasama PAS dengan Bersatu, namun ramai memilih untuk bercakap di belakang saja. Ada lagi lantang, tetapi saya tak nak sebut nama, tetapi boleh lihat sendiri siapa yang bercakap dan ramai lagi bercakap. Tetapi itu normal dalam parti. Mereka bercakap sebagai ahli parti secara dalaman dan bila buat keputusan mereka akur dengan keputusan parti. Bila parti nak kepada Bersatu, itu hak parti. Saya tak setuju, saya keluar dengan baik, itu sahaja, katanya. Datuk Seri Najib Razak jijik cara Pakatan Harapan memainkan isu pembinaan kapal tempur persisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia kerana tindakan mereka itu memberi kesan kepada keselamatan negara. Bekas Perdana Menteri itu menyifatkan Pakatan Harapan sudah kekeringan isu bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 sehingga sanggup menjadikan projek LCS sebagai isu besar. Sedangkan katanya mengapa kerajaan Pakatan Harapan menangguhkan pembinaan LCS sebaik saja menang pilihan raya umum ke-14 ketika projek tersebut telah mencapai kemajuan 55.7% dan akhirnya dibekukan pada September 2019. Ahli Parlimen Pekan itu berkata, sepatutnya sebagai kerajaan, Pakatan Harapan patut pastikan kapal tersebut diserah mengikut jadual dan bukannya tidak berbuat apa-apa. Projek hanya disambung semula pada bulan Mei 2022 oleh kerajaan hari ini apabila kontrak ditandatangan untuk sambung projek ditandatangan selepas pandemik COVID pada tahun 2020 dan 2021. Lalu dijadikan isu propaganda sebelum PRU15 dengan pelbagai tomahan. Kenapa kapal belum siap? Kamu yang tangguh, kamu yang bekukan dan kamu juga yang tanya kenapa kapal-kapal belum siap. Jijiknya permainan mereka, tetapi ianya memberi kesan kepada kepentingan dan kesediaan TLDM dan keselamatan negara, kata Najib. Lantaran itu Najib mendesak pengerusi jawatan kuasa kira-kira wang negara, Wong Kah Woh dan bekas Kabinet Pakatan Harapan untuk menjawab peratusan kemajuan projek dari permulaan pembinaan pada akhir tahun 2014 hingga Mei 2018 iaitu sebelum PRU14. Kah Woh dan Pakatan Harapan juga perlu menjelaskan kemajuan projek berkenaan dari Mei 2018 hingga September 2019 iaitu ketika projek tersebut dihentikan oleh kerajaan Pakatan Harapan. Saya dah tanya soalan simple ini 4 kali, kenapa tak jawab sehingga kini? Perlu ingat juga bahawa kapal pertama hanya dijadualkan untuk diserah kepada TLDM pada tahun 2019 iaitu selepas kerajaan tukar tangan selepas PRU14, bukan sebelumnya. Perlu ingat juga bahawa syarikat Boston ini milik Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTA. Segala keuntungan juga mengalir ke LTAT, bukan kroni sesiapa tetapi kroni TLDM. Dengan dividen-dividen dan bonus tinggi cecah 12% sepanjang tempoh saya Perdana Menteri sebelum jatuh ke 2% pada tahun 2018 dan 2019 bawah kerajaan Pakatan Harapan, kata Najib. Najib dalam kenyataan di Facebook turut mengingatkan bagaimana Pakatan Harapan memainkan isu kapal selam Skopin milik TLDM yang didakwa tidak boleh menyelam. Beliau juga mendakwa Pakatan Harapan turut memanipulasi isu 6 unit helikopter jenis MD530G bagi memperkasakan ketumbukan tempur Tentera Darat Malaysia. Dulu Pakatan Harapan tuduh kapal selam kita tak boleh selam. Lalu selepas Pakatan Harapan jadi kerajaan, Mat Sabu jawab dalam Dewan Rakyat bahawa kapal selam kita memang boleh selam. Dulu Pakatan Harapan kata kenapa 6 buah helikopter dibeli tidak sampai dan wangnya sudah lesap. Lalu kesemua 6 buah helikopter diterima dalam keadaan baik. Kini mereka tak ada isu bagi PRU15 dan berada dalam keadaan lemah. Sebab itu mereka nak jadikan kelewatan projek LCS ini sebagai isu besar baru. Itulah permainan Pakatan Harapan, sindir Najib.